Baiklah saudara, seperti yang dijanjikan untuk perkembangan berita dari Sabah, kita akan terus sahaja bersama dengan rakan penyampai Adrian Soidi. Silakan Adrian. Terima kasih Taufik. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Sebuah pusat pemulihan dalam komuniti PDK akan diwujudkan di Kuala Penyu. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Haja Azizah Haji Muhammad Dun berkata, RM100,000 diperuntukkan bagi penyediaan tapak PDK tersebut yang akan dibina dalam tempoh terdekat. Pembinaan PDK itu turut mendapat sumbangan keuangan syarikat berkaitan kerajaan. Datuk Azizah berkata pusat PDK baharu tersebut dapat memberi keselesaan kepada lebih 60 orang kurang upaya OKU dalam daerah Kuala Penyu. Saya berharap dengan terbinanya PDK ini nanti, maka mereka mempunyai premis yang lebih selesa untuk menampung bilangan yang semakin bertambah. Datuk Azizah yang juga ahli Parlimen Beaufort menyatakan demikian sempena sambutan Tahun Baharu Cina bersama pelatih PDK Kuala Penyu di Kuala Penyu. Pembinaan lebih banyak PDK bertujuan melatih OKU dengan kemahiran vokasional asas sebagai persediaan menceburi bidang pekerjaan sepenuh dan separuh masa sekaligus mampu berdikari pada masa depan. Lebih RM6 juta dibelanjakan tahun lepas bagi mendaya upayakan OKU di setiap PDK seluruh negara. Sementara itu, pengerusi PDK Kuala Penyu Justin Tanggang melahirkan penghargaan kepada pelbagai pihak yang merealisasikan impian pembinaan bangunan PDK Kuala Penyu. Saya berjumpa sama Sabah Kredit dan Sabah Kredit yang ada bertumus-tumus kiranya untuk memberikan sumbangan keuangan saja dan untuk bangunan itu. Dan tapak sedia ada sekarang, memang sudah ada. Dan hanya baru yang tadi, yang Datuk yang umum tadi, bahwa beliau ini memberi peruntukan sebanyak RM100,000 untuk. Ini terdapat 508 PDK diwujudkan di seluruh negara sejak diperkenalkan pada tahun 1984 dan daripada jumlah itu, sebanyak 31 PDK di Sabah. Penggunaan tanda serve no pork di restoran-restoran di negeri ini boleh mengelirukan pengguna beragama Islam. Sehubungan itu, satu perbincangan melibatkan jabatan dan agensi yang bertanggungjawab dalam hal ehwal agama Islam akan diadakan bagi menangani isu berkenaan. Ketika ditemui media di Kota Kinabalu, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Haja Jainab Datuk Ahmad Aid menyatakan perbincangan itu yang turut melibatkan Mufti Negeri Sabah bagi mencari jalan penyelesaian menangani isu penyalahgunaan tanda tersebut. Beliau juga berkata aspek penguatkuasaan dan pematuhan logo halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM juga perlu diperhebat. Tindakan tersebut adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN-KK. Datuk Jainab turut menasihatkan pengguna Islam agar berhati-hati memilih premis makanan dengan hanya menjamu selera di tempat yang mendapat pengiktirafan logo halal. Usaha Sabah Electricity Sdn Bhd ACSB menaja dan menyediakan papan penanda arah di kawasan Santuari Hidupan Liar Kinabatangan wajar dicontohi badan-badan korporat lain. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Seri Panglima Masudi Manjun berkata, komitmen ACSB itu dapat membantu kerajaan terutama Jabatan Hidupan Liar dalam mempromosi kawasan Santuari Hidupan Liar di negeri ini. Datuk Masudi berkata SASB menyediakan 123 papan tanda dan arah di kawasan Lembah Kinabatangan. Selain itu, SASB juga menaja 300 unit poster dan 6,000 unit risalah melibatkan kos RM153,000. Beliau berkata demikian ketika merasmikan tajaan papan penanda arah dan risalah pendidikan kawasan hidupan liar Lembah Kinabatangan di Main Resort Kampung Bilit, Sukau. Teks ucapannya disampaikan pembantunya Datuk Pang Yuk Ming. Langkah SASB berkenaan bukan sahaja membantu mempromosi kewujudan dan keindahan lokasi sanktuari hidupan liar Kinabatangan kepada masyarakat dalam dan luar negara, malah dapat meningkatkan kesedaran awam terhadap komitmen kerajaan negeri dalam melindungi dan memelihara khazanah hidupan liar di Sabah. Datuk Masudi berkata, kerajaan negeri amat mengalu-alukan badan-badan korporat untuk tampil membantu kerajaan melaksana projek dan program alam sekitar dan pelancongan di negeri Sabah.
Kes pergaduhan melibatkan para pelajar di negeri ini adalah kes terpencil dan belum mencapai tahap serius atau gangsterism. Pengarah Pendidikan Sabah Datuk Jem Alip secara keseluruhannya cuma terdapat 1 atau 2 kes pergaduhan pelajar dalam tempoh setahun. Menurut Datuk Jem, pihaknya akan mengambil tindakan mengikut prosedur operasi standard SOP jika terdapat sebarang salah laku sama ada membabitkan pelajar ataupun guru. Sabah bersih dari itu di sekolah, yang di sekolah. Dan ini saya rasa bangga lah. Tidak ada berlaku laporan ada gangster inilah. Tidak ada. Saya berani mengatakan bahwa kosong, tidak ada. Datuk Jem berkata demikian kepada pemberita pada Majlis Cerayawara Pengarah Pendidikan Sabah bersama-sama warga pendidikan Zon Tenggara di Dewan SJK Yukchin Tawau. Beliau mengulas kes pergaduhan membabitkan 9 pelajar di SMK Merota yang sedang dalam siasatan polis. Sementara itu, Datuk Jem mahu pihak sekolah mengambil inisiatif menyahut program Hari Bahasa Inggeris BI yang ditetapkan pada setiap hari Selasa sekaligus mengadakan Minggu BI dan seterusnya bulan BI sebagai persediaan terhadap dasar pelaksanaan wajib lulus BI untuk peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. Sekian berita N5 dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Taufik di Angkasa Puri. Silakan.